Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, tadi kita berehat seketika lebih kurang dalam 25 minit dan kita sambung semula pembacaan hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, dan kita pada siri yang ke-8 ini baru tiba pada hadis yang ke-37. Kita rasa dah baca banyak, dah baca pada waktu itu dengan laju, tapi sebenarnya kita baru tiba pada hadis yang ke-37. Mudah-mudahan dengan pembacaan-pembacaan ini menjadikan setiap daripada kita dapat memahami sabdaan-sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mengamalkan sabdaan-sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita telah tiba pada bab yang ke-26. Pada bab ini Imam Tirmizi nak menerangkan bahawa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut menyapu air pada kepala hanyalah sekali. Maka sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa anna mashar ra'si marrah. Bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan bahawa sesungguhnya menyapu air pada kepala hanya sekali. Tetapi sekali macam yang riwayat inilah, daripada depan tarik ke arah belakang, tarik semula ke depan. Maka kita lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, lihat pada Arafah. Arafah pada baris yang kelima. Maka di situ ditulis, nampak tak, aqwalul a'immah. Okey, aqwalul a'immati fi anna mashar ra'si marrah aw thalatha. Pandangan para ulama berkenaan tentang menyapu air pada kepala, adakah hanya sekali ataupun 3 kali. Majoriti para ulama, termasuklah Imam Abu Hanifah, menyebut menyapu air pada kepala hanya sekali. Kepala dan rambut maksudnya samalah. Saya sebut kepala sebab ada yang pada waktu itu tidak ada rambut. Maka menyapu air pada kepala dan rambut hanya sekali. Ini pandangan majoriti para ulama, termasuklah Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu menyebut adalah sebanyak 3 kali. Sunnahnya boleh je sekali, tetapi sunnahnya adalah 3 kali. Wa mukhtaru syawafi' tathalithuh. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i menyapu air pada kepala adalah 3 kali. Dan antara riwayat yang ada dalam mazhab Syafi'i berkenaan tentang menyapu air 3 kali adalah baris bawah tu, akhrajad Daruqutni hadis taslisil mashi, yang mana pada waktu itu dalam riwayat Ad-Daruqutni ada riwayat menerangkan tentang menyapu air pada 3 kali. Namun pada waktu itu ada perbahasannya dan ada perbincangan yang panjang berkenaan tentang riwayat tersebut. Maka para ulama kebanyakannya menyebut menyapu air pada kepala sekali. Mencukupi, sah wuduk. Sapu air pada kepala sekali sah. Cumanya afdalnya dalam mazhab Syafi'i adalah sebanyak 3 kali. Maka Imam Tirmizi membawakan dalil bab pada hadis yang menerangkan bahawa menyapu air pada kepala sekali. Dalilnya adalah wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bakr bin Mudhar an ibni Ajlan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anhum. Maka kata Rubai' binti Muawwidh, beliau berkata,
An-nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Sama macam lebih kurang hadis di atas. Beliau nampak Nabi berwuduk. Masah ra'sah, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu air kepada kepala baginda. Wa masaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu air ma aqbala minhu, apa yang ada daripada bahagian depan kepala, wa ma adbara, dan apa yang ada pada bahagian belakang kepala. Maksudnya Nabi sapu daripada arah depan ke belakang dan daripada arah belakang ke depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu. Wasudghai, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyapu akan sudghai. Apakah sudghai? Boleh tengok sahara, bahasa kita sideburn. Boleh tengok sahara. Apakah as-sudghu? Ma bainal udhuni wal aini. Iaitu pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahagian tepi rambut, sideburn yang mana ada pada manusia. Nabi SAW turut menyampaikan air di situ, menyapukan air di situ. Kata Rubai' binti Mu'awidh bin Affar radhiyallahu ta'ala anha lagi, beliau berkata, wa udhunaihi, dan Nabi SAW juga menyapu air pada kedua telinga baginda. Semua ini Nabi SAW menyapukan hanya sekali. Kepala Nabi sapukan air sekali, kemudian sideburn, dan juga pada waktu itu kedua telinga. Semua ini sekali. Maka ini menjadi dalil bahawa untuk wuduk menyapu air pada kepala sekali dah menjadikan wuduk pada waktu itu sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalaulah pada waktu itu boleh menyapu 3 kali berdasarkan riwayat Ad-Darqutni dan juga riwayat-riwayat yang lain. Maka kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada riwayat yang lain yang lebih kurang sama dengan riwayat yang kita baru baca tadi. Daripada Ali bin Abi Talib, daripada Allahumma salli an Ali bin Abi Talib, wajad di Talha bin Musarrif bin Amr, dan juga atuk kepada Talha bin Musarrif bin Amr, iaitu Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abu Isa, kita boleh tengok Arafah kalau nak tengok Arafah. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Ammar bin apa mereka tak sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebentar. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, di sini pun disebut Anjadi adalah sahabat yang bernama Ammar sahaja. Talha bin Musarrif an abihi an jaddi. Tapi hadisnya berbunyi yamsahu ra'sah, Nabi SAW menyapu air pada kepala baginda hatta balagal qazal wa ma yalihi min muqaddamil unuq. Sampailah kepada tengkuk pada waktu itu Nabi SAW sapu. Okey. Maka jom kita lihat kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, hadithur Rubai', hadithur Rubai' yang kita baca tadi, nama sahabiah ini Rubai' binti Mu'awidh bin Afra. Maka hadis Rubai' ini kata Imam Tirmizi adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada sudut yang berbeza daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi menyapu air pada kepala sekali. Dan amalan inilah yang menjadi pegangan aktsari ahli ilmi, kebanyakan para ulama daripada kalangan sahabat Nabi dan selepas daripada mereka. Dan inilah pegangan Ja'far bin Muhammad, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i,
Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih, mereka semua berpandangan mashar ra'si, menyapu air pada kepala, marratan wahidah, sekali mencukupi. Sapu air pada kepala sekali mencukupi. Maka ini adalah riwayat-riwayat berkenaan tentang menyapu air pada kepala sebanyak sekali. Kemudian bab yang seterusnya adalah berkenaan tentang adakah sapuan air pada kepala kena ambil air baru ataupun pada waktu itu boleh guna air yang ada pada tangan. Contoh, ketika mana ambil wuduk pada waktu tu kita dah basuh tangan dan tangan pun basah. Maka boleh tak pada waktu itu daripada basahan yang ada kat tangan terus sapu pada kepala ataupun kena ambil air yang baru? Maka kita boleh lihat pada penghujung Arafah. Tengok pada penghujung Arafah. Maka aqwalul a'immah, pandangan para ulama tentang adakah perlu mengambil air yang baru ataupun boleh guna basahan ketika mana selesai basuh tangan. Sebab lepas basuh tangan sapu air pada kepala. Maka di sini di sisi Hanafiyah, yajuzul mas'u indana biballah baqiyah fil yadain. Mazhab Abu Hanifah kata tangan yang masih lagi ada basah sebab baru sapu air pada tangan, maka boleh menggunakan pada waktu itu basahan tersebut pada sapu pada kepala. Tak perlu ambil air yang baru. Sebab itu kita nampak sebahagian orang bermazhab Hanafi yang daripada India, Pakistan, begitulah cara mereka ambil wuduk. Lepas basuh tangan, mereka terus menyapu air pada kepala, sebahagian mereka. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh begitu. Kena guna air yang baru. Maka ketika mana dah basuh tangan, untuk sapu air pada kepala, maka kena ambil air yang baru. Dan inilah dalil yang Imam Tirmizi bawakan, bab pada hadis yang menerangkan ya'khudhu, perlu mengambil li ra'sihi, untuk menyapu air pada kepala, ma'an jadida, air yang baru. Jelas ke jelas setakat ni? Ada soalan ke? Okey. Riwayat yang seterusnya, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala hadatsana Amr bin al-Harith an Habban bin Wasi' an abihi. Siapa nama ayah dia? Wasi' bin Habban radhiyallahu anhu. Nama dia dengan nama atuk dia sama. Habban bin Wasi', ayah dia Wasi' bin Habban balik. Maka daripada Wasi' an abihi an Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya. Kejap, panggil Safi. Panggil Safi jap. Dari situ je, panggil dia. Kuat sikit. Okey, sekejap sebab ada panggilan untuk Safi. Kuat lagi. Kena kuat lagi. So pintu bilik tu tutup. Panggil dia. Ada tak? Okey, minta maaf sebab ada panggilan. So, tekan Safi. Okey, minta maaf. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bab ini menerangkan tentang perlunya ketika mana nak sapu air pada kepala menggunakan air yang baru.
Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala hadatsana Amr bin al-Harith an Habban bin Wasi' an abihi an Abdullah bin Zaid annahu Abdullah bin Zaid berkata bahawa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa berwuduk, dan ketika mana Nabi berwuduk, wa annahu masaha, Nabi menyapu air pada kepala baginda bima'in, dengan air ghairi, selain fadli liyadai, lebihan yang ada pada tangan. Maksudnya Nabi ambil air yang baru. Syekh call banyak kali. Cakap dia kalau tak penting jangan call. Nak pakai handset. Okey. Pada waktu itu Nabi menyapu air pada kepala, dan ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i. Pada waktu itu menyapu air pada kepala dengan air selain daripada lebihan yang ada pada tangan. Maksudnya bila lepas dah basuh kedua tangan waktu wuduk, masih lagi ada basah pada tapak tangan, boleh tak gunakan itu untuk sapu kepala? Maka hadis ini menyebut Nabi ambil air yang baru. Nabi ambil air yang baru. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis yang kita baru baca tadi, hadis Abdullah bin Zaid, adalah hadis yang hasan sahih. Wa rawa Ibnu Lahi'ah, dan Ibnu Lahi'ah meriwayatkan hadis ini daripada perawi yang sama juga, Habban bin Wasi', daripada ayahnya Wasi', daripada Abdullah bin Zaid, bahawa Nabi SAW berwuduk, dan ketika mana Nabi SAW berwuduk, annahu masaha ra'sah, Nabi menyapu air pada kepalanya bima ghabara. Perkataannya ghabara. Apakah maksud ghabara? Ai bima baqiya. Nabi menyapu air pada kepala dengan saki baki, air yang ada pada tangan. Maka ini riwayat Ibnu Lahi'ah. Perawi sama, semua sama. Tetapi pada riwayat yang kedua ini, Nabi menyapu air pada kepala menggunakan air yang ada ketika mana selesai membasuh anggota tangan. Maksudnya riwayat yang kedua ni, pada waktu tu Nabi lepas habis basuh tangan, maka air yang ada pada tangan yang basah-basah ni, air yang sama Nabi sapu pada kepala tanpa mengambil air yang baru. Maka ini riwayat juga yang sama Abdullah bin Zaid, tetapi daripada jalur Ibnu Lahi'ah. Maka Imam Tirmizi pada waktu itu buat keputusan, mana satu riwayat pada waktu itu perawi nampak lebih kurang sama, cuma daripada Ibnu Lahi'ah berbeza. Dan seperti mana kita tahu, Ibnu Lahi'ah adalah antara seorang rawi yang banyak dipertikaikan. Maka kata Imam Tirmizi, wa riwayatu Amr bin al-Harith, dan riwayat perawi Amr bin Harith yang beliau ambil daripada Habban, itu adalah as-sahhu, lebih sahih. Li'annahu, kerana riwayat tersebut, maksudnya Nabi menggunakan air yang baru untuk menyapu pada kepala, tidak menggunakan air daripada saki baki selepas membasuh anggota tangan. Kerana riwayat tersebut diriwayatkan daripada pelbagai sanad, pelbagai wajah, daripada Abdullah bin Zaid dan selainnya, bahawa Nabi SAW akhadha li ra'sihi, untuk menyapu air pada kepala, Nabi mengambil air yang baru. Wal amalu ala hadha, dan inilah amalan kebanyakan para ulama, mereka berpandangan an ya'khudha li ra'sihi ma'an jadida, untuk menyapu air pada kepala perlu menggunakan air yang baru. Lalu macam kita, bila kita ambil wuduk, pada waktu itu kita ambil air yang baru untuk sapu air pada kepala, tidak menggunakan air lebihan tangan, dan itulah mazhab Syafi'i, dan ini adalah dalil dan juga hadisnya. Okay. Bab yang ke-28. Bab yang ke-28. Maka bab yang ke-28 menerangkan tentang menyapu air pada telinga. Menyapu air pada telinga. Maka kata Imam Tirmizi, adakah perlu sapu air pada telinga ketika mana wuduk? Ini dalilnya. Bab pada hadis-hadis yang menerangkan mashil udhunain, menyapu air pada kedua telinga. Zahirima, bahagian luar, wa batinima, dan bahagian dalam. Apakah yang dimaksudkan dengan bahagian luar dan dalam telinga? Maka boleh lihat di situ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat sini tak ada. Sebentar. Okey.
Mana tadi? Supaya korang boleh tanda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Lalu ringkasannya, apakah yang dimaksudkan dengan bahagian dalam telinga? Iaitu batin. Dan apakah yang dimaksudkan dengan zahir telinga? Maka telinga ni dia lain sikit mengikut pandangan para ulama fiqah. Dia punya definisi dia. Maka zahir telinga, bahagian luar telinga adalah bahagian yang manusia boleh nampak. Yang mana kita panggil dalam. Kita panggil dalam. Tapi ulama fiqah panggil zahir telinga, zahirul uzun, iaitu bahagian yang pada waktu itu manusia boleh nampak. Batinul uzun, bahagian dalam telinga adalah bahagian belakang telinga. Itu disebut sebagai batinul uzun, bahagian dalam telinga. Cumanya tadi dekat syarah ni untuk pelajar-pelajar ni tandakan. Maka tidak jumpa. Allahumma salli. Banyak sangat tanda-tanda dia. Okey. Okey. Nanti kalau korang jumpa beritahu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata Imam Tirmizi daripada bab ini untuk menyapu air pada telinga, maka ini dalil dia. Maka apakah dalilnya? Riwayat yang ke-40. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Ibnu Idris an Ibni Ajlan an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar. Kata para ulama, Atha bin Yasar adalah hamba kepada Maimunah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi. Orang-orang dulu hamba-hamba mereka disibukkan dengan belajar hadis. Bukan semua hamba-hamba yang terpilih. Maka banyak para sahabat pada waktu itu yang mempunyai hamba-hamba yang mereka sibukkan mereka untuk belajar daripada sahabat-sahabat itu sendiri hadis. Abdullah bin Umar, dia ada hamba dia iaitu Nafi'. Dia ajar Nafi' semua ilmu yang dia tahu. Maimunah, hambanya adalah Atha bin Yasar. Uthman bin Affan ada hamba dia yang pada waktu itu banyak belajar hadis dan ilmu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Maka para sahabat pada waktu itu mereka banyak mengajar kepada hamba-hamba mereka ilmu. Bahkan ada hamba-hamba yang pada waktu itu sehingga ke level imam. Contohnya Nafi'. Nafi' rahimahullah adalah imam sampai merupakan guru kepada Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Maka berkenaan tentang menyapu air pada telinga. Maka daripada Atha bin Yasir an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya masaha telah menyapu bi ra'sihi kepada kepala baginda, wa udhunaihi dan menyapu air pada kedua telinga baginda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu telinga yang mana? Semua. Pada waktu itu zahirihima, bahagian zahir telinga. Mana bahagian zahir? Bahagian yang orang boleh nampak. Wa batinihima, dan bahagian batin dalam telinga pun Nabi sapu air. Mana bahagian batin? Yang mana pada waktu itu mimma yalil wajah, yang tersembunyi, yang kita panggil belakang telinga. Maka Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi menyapu air pada bahagian zahir dan juga batin telinga. Maka berkatalah Imam Tirmizi, dalam hadis ini juga boleh dijadikan dalil adalah hadis Rubai' binti Muawiz bin Afra' yang kita dah baca pada riwayat yang ke-37. Hadis itu juga boleh dijadikan dalil.
Berkata Imam Tirmizi, riwayat Abdullah bin Abbas yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan amalan pada perkara ini adalah menjadi pegangan kebanyakan ahli ilmu. Mereka berpandangan mashal udhunain, perlu menyapu air pada telinga, kedua telinga ketika mana wuduk, zuhurihima, bahagian zahir telinga iaitu bahagian yang orang boleh nampak, wa butunihima, dan bahagian dalam telinga iaitu bahagian yang dekat dengan kepala. Maka kedua-dua itu perlu untuk disapu. Maka ini dalil berkenaan tentang menyapu air pada telinga. Bab yang ke-29 nak menerangkan telinga ini macam mana nak sapu dia. Adakah pada waktu itu untuk sapu air pada telinga kena ambil air yang baru? Ataupun untuk sapu air pada telinga, pada waktu itu boleh sahaja menggunakan air saki-baki daripada sapu kepala? Jelas tak persoalan dia? Lalu adakah pada waktu itu nak sapu air pada telinga perlu ambil air yang baru? Ataupun pada waktu itu boleh menggunakan saki-baki air selepas basuh, selepas sapu kepala? Maka riwayat bab 29 ini menerangkan bahawa telinga termasuk daripada kepala. Apakah maksud telinga termasuk daripada kepala? Bahawa menyapu air pada telinga adalah menggunakan air yang sama daripada kepala, tidak perlu menggunakan air yang baru, dan hadis ini berbeza daripada pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada waktu itu perlu mengambil air yang baru. Namun boleh kalau tak nak ambil air yang baru, macam ditunjuk tadi, nak sapu kepala guna 3 jari. Nak sapu kepala hanya 3 jari. Lagi 2 jari digunakan untuk sapu telinga. Maka boleh. Macam contoh banyak orang buat. 3 jari untuk menyapu kepala daripada depan ke belakang, belakang tarik balik ke depan. Dan pada waktu itu lagi 2 jari yang belum guna disapu untuk telinga. Dan itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Maka hadis ini sebenarnya boleh juga menjadi dalil mazhab Syafi'i. Bagaimana? Ketika mana menyapu air pada kepala 3 jari. 3 jari yang ini. Ketika mana nak menyapu air pada telinga tak perlu ambil air yang baru sebab 2 jari ni belum guna. Maka untuk telinga guna 2 jari. Maka sebab itu dalam kitab fiqh disebutkan antara cara untuk menyapu air pada kepala dan telinga supaya boleh beramal kepada semua hadis ini adalah dengan cara pada waktu itu menggunakan 3 jari untuk sapu air pada kepala daripada depan ke belakang, belakang ke depan, dan kemudian 2 lagi jari yang belum digunakan untuk telinga. Wallahu a'lam. Okey. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala bab pada hadis yang berkenaan tentang annal udhunain, kedua telinga, minar ra'si, termasuk daripada kepala. Maksudnya tak perlu ambil air yang baru. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah. Okey, kita baca dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baca ini Syayakhah baris yang keempat. Fihi salah satu mazahib. Nampak tak? Okey, maka dalam isu ini ada 3 pandangan. Yang pertama, telinga disapu sekali dengan kepala, tak perlu ambil air yang baru. Dan inilah pandangan kebanyakan para ulama. Yang kedua, pada waktu itu telinga disapu sewaktu basuh muka. Itu pun ada pandangan. Ketika mana basuh muka, pada waktu itu sekali basuh telinga. Dan yang ketiga, bahagian bahagian batin, maksudnya bahagian belakang ni. Bahagian belakang ini pada waktu itu dibasuh ketika mana membasuh muka, dan pada waktu itu bahagian zahir dibasuh ketika mana membasuh kepala. Maka ini ada ketiga-tiga pandangan. Dan sebab itu dalam mazhab Syafi'i kalau kita belajar dalam fiqh, maka diamalkan dengan semua pandangan ini, nak meraihkan semua hadis. Maka sebab itu ketika mana kita basuh muka, pada waktu itu kita juga menyapu air pada telinga.
pada waktu itu dalam kitab fiqh pada waktu itu disebut ketika mana basuh muka dalam mazhab Syafi'i digalakkan juga untuk menyapu air pada telinga. Kemudian ketika mana basuh kepala digalakkan untuk pada waktu itu membasuh telinga supaya mengamalkan dengan semua hadis-hadis di atas. Dan kemudian ambil air yang baru juga ada riwayat dia untuk menyapu telinga. Itu perbahasan yang ada di dalam fiqh, maka sahabat-sahabat boleh bertanya dengan detail kepada guru fiqh. Maka bab bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad annal udhunain, kedua telinga termasuk daripada kepala. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Sinan bin Rabi'ah an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah qala Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berwuduk, fa ghasala wajhahu thalatha, Nabi basuh wajah baginda 3 kali, wa yadayhi thalatha, Nabi basuh kedua tangan baginda 3 kali, wa masaha bi ra'sih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menyapu kepala baginda seraya berkata al-udhunan, kedua telinga, minar ra'si, termasuk daripada kepala. Maka tak payah ambil air yang baru, air untuk sapuan kepala disapukan juga pada telinga. Berkata Imam Tirmizi, berkata guru beliau Qutaibah, berkata Hammad, la adri, aku tidak mengetahui adakah ini daripada sabdaan Nabi ataupun kata-kata Abu Umamah. Wa fil babi, dalam bab ini ada juga riwayat-riwayat yang lebih kurang sama, namun ada sedikit sebanyak perbezaan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Tirmizi, hadza hadithun, hadis ini laisa isnaduhu bidzakal qaim, sanadnya tidaklah terlalu kuat. Hadis ini sanadnya tidaklah terlalu kuat, namun ianya menjadi amalan di sisi kebanyakan para ulama daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas daripada mereka. Mereka pada waktu itu berpandangan annal udhunani minar ra'si, kedua telinga adalah sebahagian daripada kepala, yamsahani ma'ah, maka seperti mana disapu air pada kepala, air yang sama digunakan untuk menyapu telinga. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih rahimahumullahu ta'ala. Namun dalam mazhab Syafi'i juga diamalkan. Sebab itu kalau kita dalam mazhab Syafi'i dalam fiqh, maka pada waktu itu telinga disapu berkali-kali, dimasah berkali-kali. Dalam fiqh pada waktu itu diterangkan. Bahkan dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama kitab fiqh tersebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-Takriratus Sadidah. At-Takriratus Sadidah, maka pada waktu itu ada didetailkan. Sekejap, saya tengok saya ada tak kitab At-Takriratus Sadidah tentang menyapu air pada kepala. Ada tak Takriratus Sadidah? Tak ada. Okay, Takriratus Sadidah tentang bab wuduk. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, babul ini khuffain. Okay, bila nak cari tak jumpa. Al-ghuslu, qada'ul hajah, istinja, nawaqidul wudu'. Okey, masul udhunain. Muka surat yang ke-90. Menyapu air pada telinga. Maka dikongsikan doanya. Maka dalam mazhab Syafi'i digalakkan
untuk menyapu air pada telinga tis'amarat sebanyak 9 kali. Nak mengamalkan pada semua hadis-hadis yang kita belajar 9 kali. Thalathan istiqlalan bima'in jadidin. 3 kali pada waktu itu dengan air yang baru selain daripada pada air Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air dari apa maksudnya selepas sapu air pada kepala kita ambil air yang baru, itu 3 kali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad thalasan istizharan. Pada waktu itu 3 kali menggunakan tapak tangan, maka ada dalilnya. Lalu total dalam mazhab Syafi'i menyapu air pada telinga pada waktu itu 3 kali. Kalau sekurang-kurangnya sekali mencukupi, tapi pada waktu itu nak mengamalkan dengan riwayat-riwayat sehingga 9 kali. Dalam kitab At-Takriratus Sadidah pada muka surat yang ke-90 dan 91. Okey, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah selesai dah bab ini. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebahagian para ahli ilmu, muka surat 80, ma aqbala minal udhunain faminal wajah wa ma adbara faminal ra'si. Bahagian depan daripada telinga maka itu termasuk daripada muka. Maka bila basuh muka, basuh bahagian tersebut. Wa ma adbara, bahagian belakang telinga, faminar ra'si, daripada kepala, maka ketika mana menyapu air pada kepala, maka disapu bahagian belakang telinga. Maka ini pun ada pandangan. Maksudnya ketika mana nak sapu nak basuh muka, sampaikan juga air pada bahagian telinga yang nampak. Ketika mana nak sapu air pada kepala, pada waktu itu menyapukan air juga pada bahagian belakang telinga. Ini pun ada satu pandangan kata Imam Tirmizi. Qala Ishaq, berkata Ishaq bin Rahway, wa akhtaru, dan menjadi pilihan aku adalah menyapu pada waktu itu muqaddamahuma ma'awajih, sama pada waktu itu bahagian yang nampak disapu air ketika mana basuh muka, dan bahagian belakang disapu ketika mana membasuh kepala. Maka itu pandangan Ishaq bin Rahway. Telinga ni basuh waktu bila? Ketika mana sapu muka, masahkan sapu air pada telinga. Ketika mana sapu air pada kepala, sapu juga bahagian belakang telinga. Kemudian pada bab yang ke-30, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang takhlilul asabi, memasukkan air menyelat jari jemari pada anggota kaki dan tangan. Maksudnya ketika mana nak basuh tangan dan kaki, sunnah pada waktu itu menyelat air, takhlil, memasukkan jari ke dalam tangan dan juga pada kaki. Cumanya pada kaki nanti Imam Tirmizi bawakan riwayat untuk kaki, jari-jari kaki kita takhlil pada waktu itu dengan jari paling kecil, jari khinsar. Maka untuk ini ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Sufyan. Sufyan di sini kena tulis Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Hashim an Asim bin Laqit bin Sabirah. An abihi Laqit bin Sabirah. Kita dah pernah belajar sebelum ini, Laqit bin Sabirah adalah nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Laqit bin Sabirah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta, apabila kamu berwuduk, fakhallil, maka lalukanlah al-asabi, jari jemari kamu." Daripada fi'il amar ini, sebab itu ada sebahagian mengatakan pada waktu itu wajib untuk takhlil ketika mana berwuduk, menyelat jari ketika mana wuduk, jari tangan dan juga jari kaki. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis-hadis daripada Abdullah bin Abbas Al-Mustawrid dan juga Abu Ayyub Al-Ansari yang mana lebih kurang sama maksudnya. Berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih, dan inilah amalan di sisi para ulama bahawa perlu untuk ditakhlilkan jari-jari kaki ketika mana wuduk. Ketika mana wuduk perlu ditakhlilkan jari-jari kaki. Maksudnya masukkan jari tangan pada jari kaki supaya air benar-benar sampai.
Dan inilah pandangan Imam Ahmad Ishaq bin Rahway. Berkata Ishaq bin Rahway, yukhallilu asabi'a yadayhi wa rijlaihi, perlu untuk menyelat jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Siapakah nama perawi Abu Hashim? Kata Imam Tirmizi, namanya adalah Ismail bin Kathir rahimahullahu ta'ala. Riwayat 43. Wabihi ilaihi, masih lagi berkenaan tentang perlu menyelat. Dan kalaulah kita pasti air tak sampai tanpa selat, maka pada waktu itu wajib tahlil. Kalaulah pada waktu itu air sampai, maka tahlil adalah sunat. Ini bergantung, sebab yang penting air mesti sampai ketika mana wuduk pada setiap anggota wuduk. Riwayat 43. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id qala hadatsana Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Musa bin Uqbah an Salih maula Tawamah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta, sabda Nabi, apabila kamu berwuduk, fa khallil, maka selatkanlah asabi'a, jari jemari, yadaika, kedua tangan kamu, warijlaika, dan kedua kaki kamu. Maka ini pun menjadi pada waktu itu dalil. Maka bilakah ianya menjadi wajib? Baca syairah, tengok syairah. In kana la yasilul ma biduni dalki wal khilal. Kalaulah air tak boleh sampai kecuali mesti kena tahlil, maka waktu tu wajib. Kalaulah air boleh sampai tanpa tahlil, maka pada waktu itu hukumnya adalah sunat. Apakah tahlil? Memasukkan jari jemari kepada jari jemari tangan dan juga kaki. Itu dipanggil tahlilul asabi'. Kemudian riwayat 44. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi'ah an Yazid bin Amr an Abi Abdurrahman al-Khubuli an al-Mustawrid bin Shaddad al-Fihri radhiyallahu anhu. Kata Mustawrid bin Shaddad al-Fihri, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila berwuduk, dalaka, Nabi menggosok asabi'a, jari jemari, rijlaihi, dua kaki baginda, bi khinsarih, menggunakan jari khinsar. Maksudnya ketika mana sunnah daripada riwayat ini, kalaulah kita nak basuh kaki ketika mana wuduk, celah-celah jari kaki tersebut gunakan jari khinsar untuk pada waktu itu kita tahlil dan juga selat sunnah. Boleh je nak guna kelima-lima jari macam kebanyakan orang buat, boleh je. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW menggunakan jari kecil, pada waktu itu jari khinsar. Okey, berkata Abu Isa Imam Tirmizi, hadis ini hadis yang gharib, la na'rifu, kami tidak mengetahui kecuali daripada hadis Ibnu Lahi'ah. Kemudian Imam Tirmizi membawakan tajuk ketika mana nak basuh kaki tidak boleh sapu-sapu air je. Sebab kaki adalah anggota basuhan, bukan sapuan. Maka pada waktu itu Nabi pernah menegur para sahabat yang sekadar menyapu, tidak membasuh kaki. Nabi menyebut, celakalah untuk tumit-tumit yang kena bakar dengan neraka. Maka sebab itu Imam Tirmizi pada bab yang ke-31 menyebut bab pada hadis-hadis yang menerangkan wailun, celakalah, al-khizyu wal halak, celakalah, binasalah, lil aqab, bagi tumit-tumit, minan nar, yang bakal menjadi bahan bakar neraka. Maka apa kisah dia? Jom kita lihat kepada Arafah, Sahara, lihat Sahara. Maka sebenarnya kata penulis, hadis ini sebenarnya adalah singkatan. Apa kisah penuhnya? Maka beliau pun tulis, jumpa tak Sahara? I'lam, ketahuilah, sesungguhnya ini qita'atun adalah cebisan daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr ibnu Al-As, raja'na, kami pernah pulang bersama Nabi SAW min Makkah, daripada Makkah menuju ke Madinah dalam satu permusafiran. Hatta idza kunna bima'in, sehinggalah dalam permusafiran tersebut kami berjumpa dengan air. Bitariq, dalam perjalanan kami. Maka pada waktu itu ta'ajjala qaumun, ada sekelompok orang tergesa-gesa kerana nak solat asar. Mereka tergesa-gesa nak solat. Bila tergesa-gesa, kata Abdullah bin Amr, fatawadda'u wa hum ujal,
mereka pun berwuduk tergesa-gesa. Sebab itu tak bagus wuduk tergesa-gesa, ibadah tergesa-gesa dengan tenang. Kalaulah terlepas rakaat, terlepas. Tapi pada waktu itu kena basuh betul-betul anggota wuduk. Jangan berlari-lari untuk hadis, solat dan sebagainya. Maka kata Abdullah bin Amr ibn al-As, fantahaina ilaihim, maka pada waktu itu kami bertemu dengan kelompok ini yang wuduk dengan segera. Wa aqabuhum, dalam keadaan tumit-tumit mereka, taluhu, bercahaya, lam yamassuhal ma, bercahaya kerana tak basah. Pada waktu itu bercahaya bukan kerana kesan air wuduk, tak. Bercahaya adalah gambaran yang pada waktu itu mereka tak basuh tumit, air tak sampai pada tumit. Maka bila Nabi SAW dapat tahu, Nabi nampak, maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, wailun, celakalah, binasalah untuk tumit-tumit yang akan dibakar oleh api neraka. Asbirul wudu', sabda Nabi, berwuduklah betul-betul. Berwuduklah betul-betul. Maka ini adalah untuk orang yang ketika mana wuduk, dia tidak basuh kaki betul-betul. Maka sebab itu Imam Tirmizi bawakan riwayat ini nak mengingatkan kita untuk berwuduk betul-betul. Riwayat 45. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita dah faham kisah tadi, wailun, celakalah, lil aqab, untuk tumit-tumit, minan nar, yang bakal dibakar dalam neraka, dalam kurungan. Kenapa? Sebab tak dibasuh ketika mana wuduk. Ketika mana wuduk tak dibasuh. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, di muka surat 81, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr yang kita dah kongsikan tadi, riwayat Abdullah bin Amr. Ada juga riwayat Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Haris, Mu'aikib, Khalid bin Walid, Syurahbil bin Hasanah, Amr ibn al-As, Yazid bin Abi Sufyan dan banyak lagi. Kata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Riwayat 46, waruya, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celakalah, binasalah untuk tumit-tumit dan juga pada waktu itu tapak kaki yang akan dibakar oleh neraka. Kenapa? Sebab tak kena air. Maka kata Imam Tirmizi, wa fiqhu hadzal hadis, maksud daripada sabdaan Nabi yang ada anggota wuduk kena bakar dengan api neraka, annahu, bahawa sesungguhnya, la yajuzu, tidak boleh, al-mashu, sekadar menyapu air pada tapak kaki apabila tidak ada pada kaki tersebut khuf, yang mana kalau khuf boleh, maksudnya stokin kulit. Dia ada syarat-syaratnya untuk stokin kulit. Kalau stokin kulit, kita boleh sapu air. Ataupun stokin tu sangat tebal, air tak tembus, boleh. Tapi kalaulah sekadar kaki biasa, tak ada stokin kulit, kita sapu-sapu air, maka tak boleh. Sebab ianya adalah anggota basuhan, bukannya anggota sapuan. Maka ini riwayat 31. Riwayat 32, Imam Tirmizi membawakan dalil, boleh tak kalau seseorang tu dia basuh anggota wuduk sekali-sekali je. Basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, pada waktu tu kaki sekali. Boleh tak sekali-sekali je? Jawapan dia boleh. Ini dalilnya. Babu majaa, bab pada hadis yang menerangkan fil wuduk, bahawa wuduk marrah-marrah mencukupi walaupun hanya sekali-sekali sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin Wahannad dan wa Qutaibah qalu hadatsana Waqi'un an Sufyan tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sekali-sekali. Perasan tak nama perawi Atha bin Yasar? Atha bin Yasar ni hamba kepada siapa tadi kita sebut? Maimunah. Maimunah tu isteri Nabi. Kenapa dia banyak belajar daripada Abdullah bin Abbas? Sebab Maimunah tu makcik Nabi, makcik Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya makcik adalah Maimunah. Sebab itu Atha bin Yasar banyak juga belajar daripada Abdullah bin Abbas. Sebab Abdullah bin Abbas banyak masa dengan makcik dia, Maimunah. Maimunah binti Harith adalah adik-beradik dengan mak Abdullah bin Abbas, Ummul Fadl Lubabah binti
Harith. Nama mak Abdullah bin Abbas Ummul Fadl, Lubabah. Nama isteri Nabi Maimunah binti Harith. Sebab itu kita nampak kebanyakan riwayat Atha bin Yasar daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fil babi, dalam bab ini berkenaan tentang boleh berwuduk sekali-sekali ataupun Nabi pernah berwuduk hanya membasuh sekali-sekali. Ada juga riwayat daripada Umar, Jabir, Buraidah, Abu Rafi' dan Ibnul Faqih. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas yang baru kita baca tadi, ahsanu syai'in adalah hadis yang paling baik, yang paling afdal, yang paling terbaik. Wa asah, dan hadis yang paling sahih sanadnya. Riwayat 48. Wa rawa, dan diriwayatkan oleh Rishdin bin Sa'ad dan lain-lain hadis yang sama daripada Dhahak bin Syurahbil, daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk sekali-sekali. Walaysa hadza bi syai'in, namun hadis ini tidaklah kuat, seperti mana Abdullah bin Abbas punya tadi. Was sahih, dan apa yang sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan, Hisham bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, Abdul Aziz bin Muhammad daripada Zaid bin Aslam. Itu sanad yang lebih kuat daripada Atha bin Yasar, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bab yang ke-33, boleh tak kalau basuh anggota wuduk dua kali je? Jawapan dia boleh. Wuduk sah. Sekali-sekali pun boleh, dua kali pun boleh. Tapi afdalnya 3. Maka pada bab yang ke-33, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis-hadis dan riwayat yang menerangkan fil wudu'i, bahawa wuduk itu marratain boleh dibasuh dua kali. Apakah dalilnya? Riwayat 49. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Zaid bin Hubab an Abdurrahman bin Thabit ibn Thauban qala hadatsani Abdullah ibn al-Fadl an Abdurrahman bin Hurmus al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk marratain, dua kali. Nabi pernah berwuduk, basuh muka 2 kali, tangan 2 kali, pernah. Maka menunjukkan kepada keharusan. Baca pada waktu itu 2 baris terakhir daripada bawah, sunnatu sallallahu alaihi wasallam. Ayat ya. Okey, sunnatuhu apa? Okey, biar tak apa. Sunnatuhu, sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berterusan dalam berwuduk bagaimana? Sunnah Nabi yang berterusan dalam berwuduk adalah membasuh 3 kali. Excitednya. Okay, nak jumpa siapa? Nak jumpa peminat? Oh, dah mandi ya. Okay, dah bagi salam cepat. Nak pergi dah. Bagi salam. Okay. Maka walau tafa, nampak tak? 2 baris terakhir. Kata apa? Kalaulah seseorang itu dia ketika mana berwuduk dia basuh anggota wuduk sekali je. Awil marratain, ataupun 2 kali, la ya'sam, tak berdosa. Sebab memang ada riwayat yang pada waktu itu menyebut, sebab Nabi pernah berwuduk sekali-sekali, Nabi pernah berwuduk 2 kali, maksudnya basuh. Tapi yang afdalnya adalah 3 kali. Maka itu adalah yang paling afdal. Maka sebab itu dibawakan bab yang ke-34, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan al-wudu'u salasan, anggota wuduk itu dibasuh 3 kali. Maka ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan 3 kali yang paling afdal. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Abi Hayyah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalatha. Nabi bila berwuduk, Nabi basuh anggota wuduk 3 kali. Wa fil babi, dalam bab ini hadis yang lebih kurang sama dengan kita baca tadi. Ada juga riwayat Uthman bin Affan, Rubai' binti Muawidh bin Afra, Abdullah bin Umar, Aisyah, Abu Umamah, Abu Rafi', Abdullah bin Amr, Muawiyah, Abu Hurairah, Jabir, Abdullah bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, dan banyak lagi. Kebanyakan riwayat menunjukkan Nabi berwuduk 3 kali. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Ali adalah yang paling baik dalam bab ini dan paling sahih. Dan amalan yang ada berkenaan ini di sisi kebanyakan secara umum para ulama, annal wudu'a, bahawa wuduk tersebut yujzi'u, mencukupi,
kalaulah dibasuh sekali-sekali. Wa marratain afdal. Basuh 2 kali lagi baik daripada basuh sekali, hanya sekali. Tapi kena faham sahabat-sahabat ataupun para pelajar, yang dimaksudkan basuh sekali 2 kali apabila pada waktu itu air sampai ke seluruh anggota tubuh tersebut. Kalaulah seseorang itu dia basuh muka dia 3 kali, tetapi hanya pada kali ketiga air sampai pada seluruh wajah dia, itu sebenarnya dikira basuhan yang pertama. Sebab maksud sekali 2 kali adalah basuhan yang sampai pada setiap anggota wuduk yang dikehendaki. Itu maksud dia. Maka yang wajib sekali, kalau buat 2 kali, kata Imam Tirmizi, lebih baik. Wa afdaluhu, tapi yang paling bagus adalah pada waktu itu salas, membasuh anggota wuduk 3 kali 3 kali. Boleh tak nak basuh 4 kali, 5 kali? Kata Imam Tirmizi, walaysa ba'dahu syai', tak ada dah selepas tu, maksimum 3 kali untuk basuh anggota wuduk. Wa qala Ibnul Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, la amanu idza zada fil wudu'i ala thalath an ya'sam. Aku tidak berasa tenang kalaulah ada orang pada waktu wuduk dia basuh lebih 3 kali, yang mana dia tak berdosa. Dia khawatiri berdosa sebab membazir, sebab Nabi hanya basuh maksimum hanya 3 kali. Berkata Ahmad dan Ishaq, la yazidu ala thalas, tidaklah seseorang itu membasuh anggota wuduk lebih 3 kali illa mubtala, kecuali sebenarnya dia gila. Gila, mubtala ay bil junun, gila. Sebab Nabi buat 3 kali je, ini dia basuh pada waktu tu sampai berkali-kali. Namun walaupun kita hanya boleh dibasuh 3 kali, tapi pada waktu itu baca muka surat 81 baris yang terakhir syarah, na'am sabatat italah al-ghurrah wa tahjil. Walaupun 3 kali, tapi kalaulah kita nak buat lebih bagaimana? Lebih dengan lebihkan basuhan. Kalaulah pada waktu tu basuh sampai siku, maka boleh basuh sampai ke lengan. Boleh. Itu amalan Abu Hurairah. Kalaulah contoh kaki, selalunya basuh sampai, minta maaf, Atiyah. Kalaulah ahlan piyu syahid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih piyu, doakan doakan anak. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah pada waktu itu nak basuh lebih, maka boleh, tapi tak boleh lebih daripada 3 kali kata para ulama, tak sunnah. Tetapi boleh daripada sudut pada waktu itu melebihkan kadar basuhan. Daripada contohnya hanya tumit, basuh sampai ke betis contoh. Daripada contoh sampai siku, maka pada waktu itu sampai ke lengan. Dan itu disebut sebagai ghurram muhajjalin dalam hadis, orang yang membasuh lebih, maka lebihan tersebut pun akan bercahaya pada hari kiamat. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Kita akan sambung balik pembacaan Tirmizi pada jam 3 petang, insya-Allah. Kepada yang baru bersama, sebenarnya kita cuba nak khatamkan pembacaan Tirmizi tanpa syarah yang banyak, nak mengambil keberkatan untuk para pelajar madrasah ibu saya. Mudah-mudahan kita dapat khatamkan dalam tempoh 4 bulan ini. Kita dapat khatamkan pada bulan April, insya-Allah. Lalu sebab itu kalau saya baca laju sayat, saya minta maaf. Saya cuba terjemahkan apa yang mampu. InsyaAllah petang nanti kita akan sambung daripada bab yang ke-35, hadis 52. Jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.